Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalisah Sabiti Azmi. InsyaAllah kumpulan saya hari ini akan membentangkan tentang hubungan etnik menerusi penggunaan dialek di negeri Perak. Baiklah, mesti timbul dekat pemikiran anda semua tentang mengapa Perak. Dalam banyak-banyak negeri dekat Malaysia ni, mengapa kami memilih Perak untuk membuat kajian. Baiklah, Perak ni dia merupakan negeri yang bersempadan dengan negeri lain tau. And dia dikatakan mudah sangat terima pengaruh daripada negeri-negeri lain. Saya bagi 4 contoh di sini. Contoh pertama adalah daerah Kerian. Daerah Kerian ni, ramai masyarakat dari daerah Kerian ni dia menggunakan dialek yang seakan-akan berbunyi macam Kedah dan Pulau Pinang. Mengapa? Sebab daerah Kerian berada bersempadan dengan Kedah dan Pulau Pinang. Dan contoh kedua adalah daerah Hulu Perak. Masyarakat dari daerah Hulu Perak banyak menggunakan dialek-dialek yang seakan dengan Kelantan kerana diorang banyak terima pengaruh daripada Patani. Contoh seterusnya adalah daerah Kinta. Kebanyakan masyarakat dari daerah Kinta ni menggunakan dialek yang seakan-akan dari Indonesia. Mengapa? Sejarah ada mengatakan yang kebanyakan orang daerah Kinta asalnya berasal dari Kepulauan Indonesia. Dan contoh yang terakhir adalah Selatan Perak. Masyarakat dari Selatan Perak banyak menggunakan dialek yang lebih dipengaruhi dengan dialek Selatan Semenanjung seperti Selangor dan Johor. Itu adalah sedikit sebanyak tentang mengapa Perak ni ada banyak dialek. Baiklah, sebelum saya mengakhiri saya punya bahagian hari ini, saya ingin menyatakan beberapa persoalan yang timbul sebelum saya dan ahli kumpulan meneruskan kajian ini. Persoalan pertama adalah, apakah jenis dialek etnik dalam kalangan masyarakat Perak? Soalan kedua adalah, apakah pengetahuan kalangan masyarakat Perak tentang kepelbagaian dialek di negeri Perak ni? Dan persoalan ketiga adalah, apakah pengetahuan masyarakat Perak mengenai asal-usul kepelbagaian dialek ini? Baiklah, sekian itu sahaja daripada saya. Saya akan beri laluan kepada ahli kumpulan saya lain-lain untuk meneruskan pembentangan ini. Dan saya akan meneruskan perbincangan dengan menghuraikan objektif kajian. Objektif pertama bagi kajian ini adalah untuk mengkaji jenis dialek etnik di kalangan masyarakat Perak. Objektif kedua, kajian ini dilakukan adalah untuk mengkaji pengetahuan di kalangan masyarakat Perak mengenai kepelbagaian dialek di negeri Perak. Objektif ketiga ialah mengkaji pengetahuan masyarakat serumpun Perak berkaitan dengan asal-usul kepelbagaian dialek di negeri Perak. Saya akan teruskan pembentangan daripada kumpulan kami dengan kajian literatur. Negeri Perak merupakan sebuah negeri yang begitu unik dari segi bahasa dialeknya. Hal ini kerana negeri bertuah ini mempunyai 5 jenis dialek utama, iaitu dialek utara, dialek Patani, dialek lembah Sungai Perak, dialek Kepulauan Indonesia dan dialek Selatan Semenanjung. Okey, untuk penduduk Perak di bahagian utara iaitu Kerian dan Laruk Matang seperti Bagan Serai, Taiping, Parit Buntar sehingga Pantai Remis lebih terpengaruh dengan dialek Kedah. Ini kerana sebahagian besar penduduk asal di kawasan Perak ini berasal dari Kedah yang berhijrah akibat ancaman Siam pada tahun 1821. Okey, seterusnya untuk dialek Patani di Perak, kewujudannya ini adalah kesan daripada penghijrahan masyarakat Patani sendiri sebabkan telah berlakunya peperangan dan demi kelangsungan hidup mereka yang telah menyebabkan wujudnya satu subdialek Melayu di Perak yang dikenali sebagai dialek Patani. Seterusnya untuk dialek lembah Sungai Perak, ianya boleh dikatakan sebagai dialek asli di negeri Perak ini. Ada juga yang memanggilnya sebagai bahasa Lambur. Ianya berlokasi di bahagian Perak Tengah seperti Kuala Kansar, Sayong, Karai, Lambur, Kampung Gajah dan Tanjung Belanja. Untuk dialek Kepulauan Indonesia pula terdapat di daerah Kinta kerana majoriti penduduk di sini datang daripada Kepulauan Indonesia seperti Rawa, Mendeling dan Banjar.
Dan yang terakhir ialah dialek Selatan Semenanjung. Dialek ini boleh dikatakan tidak banyak bezanya dengan bahasa Melayu standard kerana ianya sering digunakan di bandar-bandar besar serta dituturkan oleh kebanyakan generasi muda. Seterusnya, saya akan membincangkan mengenai kaedah mendapatkan data. Data daripada kajian ini dapat dikumpulkan dengan menggunakan aplikasi Google Form. Pautan untuk mengisi Google Form telah diagihkan di laman sesawang dan ianya hanya khusus buat masyarakat Perak sahaja. Terdiri seramai 48 orang responden yang telah memberi respon dengan cara mengisi Google Form tersebut. Melalui kaedah ini, ketiga-tiga objektif kajian dapat dicapai. Sejumlah 48 orang responden terdiri daripada 31 orang perempuan dan 17 orang lelaki telah mengikuti soal selidik yang telah dijalankan secara dalam talian, iaitu dengan mengisi Google Form yang telah disebarkan. Responden terdiri daripada setiap lapisan umur bermula 18 tahun sehingga 40 tahun. Antara 48 orang responden ini, rata-rata mereka berasal dari pelbagai daerah yang berbeza di seluruh negeri Perak. Majoritinya mereka berasal dari daerah Larut, Matang dan Selama. Soalan pertama dan soalan kedua telah menjawab objektif pertama, iaitu untuk mengkaji jenis-jenis dialek yang terdapat di negeri Perak. Dapatan dari soalan pertama, 46 orang responden mengetahui bahawa di Perak terdapat dialek-dialek yang berbeza mengikut kawasan, manakala hanya 2 orang yang tidak mengetahui tentang fakta ini. Daerah Kerian dan daerah Larut Matang dan Selama menggunakan dialek Pulau Pinang. Kawasan Hulu Perak menggunakan dialek Patani. Kawasan Batang Padang menggunakan dialek Selatan Semenanjung seperti di negeri Selangor dan negeri Johor. Di kawasan Kinta menggunakan dialek bahasa Melayu biasa. Kawasan Perak Tengah dan Kuala Kangsar menggunakan dialek Lembah Sungai Perak, iaitu dialek asli negeri Perak. Dan daripada soalan kedua pula, 100% responden mengetahui bahawa di Perak terdapat logat utara, logat seakan Kelantan dan logat kepulauan Indonesia. Logat yang dimaksudkan dengan logat seakan Kelantan ialah di dalam dialek Patani, manakala logat utara pula terdapat dalam dialek Pulau Pinang. Sementara itu, logat kepulauan Indonesia digunakan di daerah Kinta. Menerusi dua soalan ini, kajian tentang jenis dialek di negeri Perak selari dengan objektif pertama telah tercapai. Seterusnya, bagi analisis berikutnya adalah untuk mengkaji pengetahuan di kalangan masyarakat Perak mengenai kepelbagaian dialek di negeri Perak. Berdasarkan soalan ini, menurut pengalaman anda, bagaimanakah perkataan khabar diujarkan dalam dialek Perak? Terdapat 4 pilihan, iaitu kabor, khabar, khabak dan khobar. Perkataan yang tertinggi yang dipilih oleh para responden seramai 48 orang iaitu khabor, iaitu 92%, diikuti oleh 6% khabak dan khabar hanya 2%. Perkataan khabar yang diujarkan dalam dialek Perak adalah kabor. Kabor merupakan perkataan dialek Perak Selangor yang mana digunakan oleh masyarakat yang menetap di daerah Ipoh Perak. Melalui jawapan yang diutarakan oleh para responden seramai 48 orang telah mencapai objektif yang kedua, iaitu untuk mengkaji pengetahuan di kalangan masyarakat Perak mengenai kepelbagaian dialek di negeri Perak. Soalan seterusnya adalah filem yang manakah menggunakan dialek Perak. Terdapat 4 pilihan filem yang menggunakan dialek negeri Perak adalah filem Hantu Kak Limah, Mami Jarul, filem Bunuhan dan Mok Jun. Berdasarkan jawapan responden, seramai 48 orang, 98% yang memilih filem Hantu Kak Limah sebagai filem yang menggunakan dialek negeri Perak, diikuti dengan 2% iaitu Mami Jarul. Filem Hantu Kak Limah merupakan filem yang menggunakan dialek Perak. Antara perkataan dialek Perak yang diujarkan oleh Kak Limah sendiri di dalam filem ini adalah Pomo udah makan, yang mana dialek ini digunakan oleh masyarakat di kawasan Perak Tengah. Melalui jawapan responden secara keseluruhannya, kita dapat simpulkan bahawasanya ia telah mencapai objektif yang kedua,
iaitu mengkaji pengetahuan di kalangan masyarakat Perak mengenai kepelbagaian dialek di negeri Perak. Pada hari ini saya akan membincangkan dua analisis, iaitu berkaitan dengan mengkaji pengetahuan masyarakat Perak mengenai kepelbagaian asal-usul dialek yang berada di Perak. Iaitu analisis yang kelima berkaitan dengan soalan yang kelima. Adakah perang saudara di Selangor sekitar 1860-an hingga 70-an yang terdiri daripada masyarakat Selangor, Jawa Bugis menyebabkan daerah Batang Padang lebih terpengaruh dengan selatan Semenanjung? Daripada kesemua 48 responden, seramai 34 responden iaitu 70.8% telah memilih ya sebagai jawapan mereka, manakala responden selebihnya iaitu 29.2% memilih tidak sebagai jawapan. Soalan yang keenam, adakah anda mengetahui sejarah tentang dialek Perak yang lebih terpengaruh dengan dialek Kedah disebabkan oleh penghijrahan masyarakat Kedah yang mengalami ancaman daripada Siam? Soalan 6 ini bertujuan untuk mengkaji pengetahuan masyarakat serumpun Perak tentang asal-usul kepelbagaian dialek. Seramai 26% iaitu 54.2% memilih tidak sebagai jawapan mereka, manakala seramai 22 responden iaitu 45.8% memilih ya sebagai jawapan. Jawapan sebentar tadi untuk soalan ini adalah ya. Dan tidak lebih daripada 50% masyarakat memilih tidak sebagai jawapan. Hal ini demikian menggambarkan bahawa sebahagian besar masyarakat Perak masih tidak mengetahui sejarah kedatangan dialek Perak tersebut. Oleh itu, objektif ketiga kajian tercapai untuk mengkaji akan pengetahuan masyarakat serumpun Perak. Hasil dapatan kajian menunjukkan aplikasi hubungan antara etnik menerusi penggunaan dialek Perak dalam masyarakat Perak adalah pada kedudukan yang baik. Namun, ianya tidak mencapai sasaran yang dimahukan. Hal ini disebabkan kerana mereka masih terikat dengan perasaan selesa dan selamat bersama dengan sesama golongan berbanding golongan yang lain yang berbeza etnik, berbeza dialek dengan diri mereka. Di samping itu, golongan ini juga perlu diberi pendedahan dan kesedaran tentang betapa pentingnya hubungan antara etnik bagi sesebuah negeri demi mencapai perpaduan. Akhir kata, semua pihak berperanan penting dalam mewujudkan interaksi, integrasi sosial dan perpaduan dalam kalangan masyarakat di Malaysia.